Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada penonton Malaysia GZ pada hari ini. Selamat pagi bersama saya wartawan Hidayat Abdul Syukur untuk MGTV, dan sekarang kita berada di Dang Wangi, di IPD Dang Wangi, kerana hari ini ada laporan polis yang dibuat berkaitan untuk mendesak untuk diambil tindakan undang-undang terhadap Yang Amat Berhormat Lim Guan Eng, bekas Menteri Kewangan, dan Tun Dr. Mahathir, mantan Perdana Menteri Malaysia, untuk report ini dibuat bagi mendesak agar diadakan suruhanjaya siasatan diraja berkaitan status sebenar keadaan kewangan negara selepas 2 bulan kerajaan Pakatan Harapan memerintah. Okey, baik, sekarang kita akan adakan press conference. Hai, selamat pagi. Apa kes? Okey, kita akan buat sedikit. Ada satu laporan polis dibuat. Okey, kita lihat. Bagi salam. Buka dulu ni. Dah break belum? Sekejap. Dah belum. Tiga orang. 4 orang. Mr. Juru acaranya. Ni, macam mana? Kalau kat sini lah, lagi banyak bercakap. Dah tebal lah. Rapat ni tak apa. Penjarakan media sosial pula. Penjarakan lah. Betul lah. It's okay. Ni it's okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami ini daripada Kelab Sahabat N87 Malaysia, ya. Tetapi walaupun kami kelab, tetapi kami ada juga pakai persatuan, mewakili persatuan-persatuan lain, iaitu sebelah kanan saya Datuk Wira Asari, ya. Beliau juga adalah presiden Persatuan Tarikat Muktabar Malaysia, yang mempunyai ahli lebih daripada 20,000 orang di seluruh Malaysia. Saya Syabuddin Embun. Saya daripada Majlis Perundingan Melayu Malaysia, pengurusi Biro Politik. Kami ada 120 NGO yang bergabung dengan kami. Jadi disebabkan oleh isu negara sekarang ini, kita tengok bahawa masih lagi keadaan politik belum stabil. Hari-hari ada saja gangguan kepada Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, dan disebabkan oleh prihatin kami daripada Satuan Kelab Sahabat N87 Malaysia, maka kami nak memberitahu secara jelas bahawasanya masanya sudah tiba bagi kerajaan pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin mesti mengadakan suruhanjaya diraja menyiasat keadaan keuangan negara semasa 22 tahun beliau memerintah. Ini tujuan asas laporan polis kami pada hari ini. Kita tahu bahawa 22 bulan mereka memerintah, kita dapati bahawa ekonomi telah kucak-kacir. Berbagai-bagai tomahan kepada Barisan Nasional UMNO termasuk Datuk Najib sendiri hingga hari ini disebut pencuri, perompak dan berbagai-bagai helah lagi, sehinggakan negara berada ekonomi ketika mereka memerintah begitu teruk sekali. Jadi untuk mengelakkan daripada perkara ini, maka wajiblah saya rasa kerajaan bawah pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin membuat satu representasi kepada Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang Petang Agong mengadakan RCI
Royal Commission of Investigation untuk mengetahui status financial negara ketika itu. Sebab apabila datangnya Menteri Keuangan baru bawah pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin, beliau sendiri terkejut. Harta negara dijual. Harta-harta orang Melayu dah dijual. Duit tabung haji, harta tabung haji, harta Petronas, wang reserve Petronas 82 bilion. Mana ada wang-wang itu? Harta ceruk, harta-harta LGLC telah dijual dan dikata bahawa semuanya telah dicuri disebabkan Datuk Najib curi duit. Maka rakyat kenalah susah. Tetapi akhirnya Tuhan Maha Kaya tumbang Tun Dr. Mahathir dan rejim dia. Maka pada hari ini kita rakyat semua sudah buka mata bahawa sebenarnya negara kita ini ada 2 trilion reserve fund. Sehingga kan pakej rancangan telah dapat dibuat oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jadi itulah saya mukadimah saya dan saya minta supaya yang report ni setiausaha kerja Kelab N87 memberi penjelasan sikit, selepas tu kepada kawan-kawan sahabat saya. Disilakan setiausaha kerja Saudara Fatih memberi penjelasan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan polis ini kita buat sebenarnya apabila kita berbincang pada malam tadi tentang perkara lain, tetapi timbul isu pasal kedudukan kewangan negara. Kita berasa hairan kerana sepanjang 22 bulan kita telah dimomokkan seolah-olah kerajaan telah hampir bankrupt. Malah ini berterusan bermula dari sebelum pilihan raya sehingga pilihan raya. Sehingga selepas pilihan raya sudah menang dan kita nampak apabila kita berbincang kita nampak ini bukan satu perkara yang dimain-main, tetapi seolah-olah untuk memomokkan bahawa buruknya kerajaan BN pada ketika itu. Malangnya apabila kita dapat berita yang Tengku Zafrul mengatakan kedudukan kewangan kukuh, saya secara personal cek balik. Malah Tun Dr. Mahathir sendiri pada satu ketika apabila dia melancarkan rancangan ekonomi pada 17 Februari mengumumkan apabila dia ditanya oleh wartawan-wartawan, adakah kita duit? Pasal pada ketika itu dia melancarkan 20 bilion program rancangan ekonomi. Dan dia dengan senang hati mengatakan kita ada duit. Kita ada simpanan lebih pada 2 trilion. Jadi persoalannya yang mana yang betul? Kalau sebelum ada pilihan raya, dia kata kita tak ada duit. Semasa pilihan raya dah menang pun dia kata tak ada duit. Habis harta-harta GLC dijarah, duit Petronas dijarah sebab tak ada duit. Duit untuk orang-orang miskin, duit untuk orang-orang kampung dipotong. Gaji kerajaan dipotong. Segala-galanya seolah-olah menunjukkan betul-betul kita tak ada duit. Tetapi Alhamdulillah dengan datangnya COVID-19 ini telah membuka balik apa yang sebenarnya ada. Dan pada ketika itulah diumumkan yang sebenarnya kita ada duit. Kita tak payah pinjam. Persoalannya juga yang kita hairan, sebagaimana yang Tengku Zafrul hairan, macam mana dia menunjukkan begitu susah sehingga sanggup pinjam buang bond samurai, pinjam berbilion-bilion. Yang siapa yang akan tanggung? Bukan kerajaan yang akan tanggung. Ini akan ditanggung oleh generasi kita yang akan datang. Jadi persoalannya apabila dia berkata begitu, bukan saja kita dapat generasi yang akan datang akan susah, tetapi juga kedudukan ekonomi kita semakin malap, semakin mantap, pelabur lari dan akhirnya kita punya mata wang jatuh, kita punya bursa saham jatuh dan keadaan makin bertambah teruk. Apatah lagi dengan ada COVID-19. Tetapi apabila Tengku Zafrul mengambil alih sebagai Menteri Keuangan, dengan senang hati dia kata kita buat rancangan ekonomi yang baru. Kita boleh bagi duit. Kita ada duit banyak. Kita tak perlu pinjam di luar. Kita boleh pinjam secara domestik. Yang kita
maksudkan, jadi kita tidak berhutang dengan negara luar, kita selamat dari segi kedudukan ekonomi, kedudukan kewangan. Jadi inilah kami jawatankuasa Kelab Sahabat N87 apabila menerima berita malam tadi, maka kita telah berpakat untuk membuat laporan polis dan meminta supaya polis buat siasatan yang menyeluruh dan seboleh-bolehnya adakan RCI sebagaimana yang disarankan oleh Kuli supaya kita dapat penjelasan yang lebih jelas. Kerana bukan kita tidak percaya pada laporan polis, tapi kita nak RCI yang lebih telus yang akan membongkar apa sebenarnya yang berlaku. Begitu juga dengan RCI yang dulu. Kalau keadaan kewangan pada satu ketika semasa dia memerintah 22 tahun, dia kata kita rugi 10 bilion. Apabila ada RCI rupanya 30 bilion. Jadi itu sebab kita perlukan RCI yang bebas, yang tidak terpengaruh kepada mana-mana supaya kita dapat sebenarnya apa yang berlaku dengan kedudukan kewangan negara. Dan saya minta saudara tambah. Saudara ini Setiausaha Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Fatil, well said all the issues. Sebenarnya kelab sangat prihatin. Kita terdiri daripada ramai kepimpinan yang masih dan yang telah jadi veteran merasakan hari ini kerajaan yang ada wajib mengambil tindakan yang tegas terhadap semua fitnah dan tomahan, terutamanya dari bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir dan juga bekas Menteri Kewangan Lim Guan Eng, kerana dengan sewenang-wenangnya membuat tuduhan ataupun membuat dakwaan-dakwaan yang palsu, yang pada pandangan rakyat hari ini, pandangan ramai, ini adalah satu usaha menipu. Jadi kes pemimpin yang menipu ini dilonggokkan kepada orang lain. Sebenarnya dialah punca dan juga penganjur penipuan-penipuan dan fitnah-fitnah ini. Jadi kami dalam kelab berharap kerajaan jangan berlengah, mengambil tindakan yang sewajarnya, bawa ke muka pengadilan. Seperti mana semua orang tahu bahawa Malaysia mengamalkan demokrasi, mengamalkan ketulusan, bukan lip service ataupun cakap-cakap politik untuk memenangi atau mempengaruhi rakyat. Sebaliknya, menipu rakyat. Itulah kelab. Pada masa ini kita akan mengikuti lagi perkembangan-perkembangan ataupun perkara-perkara yang boleh diketengahkan. Kalau yang benar, kita beritahu yang benar. Yang salah tetap dibawa ke muka pengadilan. Terima kasih. Sekarang adalah Datuk Asari, iaitu pengerusi kelab N80 Sahabat N87 Melaka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya dan rakan-rakan telah ke Balai Polis IPD untuk membuat laporan polis sebagaimana yang telah dijelaskan oleh sahabat-sahabat kami. Dan kami ini sebenarnya, saya rasa kita mewakili seluruh rakyat Malaysia lah. Islam ke, tak Islam ke, Melayu ke, bukan Melayu ke. Kerana yang nak kita tahu adalah kebenaran. Ya, kita tak nak ada fitnah, buruk sangka tu mungkin, tapi kalau boleh jangan ada apakah lagi fitnah. Ya, yang telah fitnah yang telah dilonggokkan kepada kita rakyat Malaysia. Jadi ini telah menimbulkan keadaan yang confusion. Di sebelah sini dalam medsos akan
mengandaikan begini, yang di sini akan mengandaikan begini, yang dulu kata negara akan bankrupt, yang dulu kata negara kalau kerana telah dirompak, telah disamun, kalau tidak direform akan menjadi a failed state. Tapi alhamdulillah bila ada COVID ni sekarang ni, bila kerajaan baru yang disebut sebagai kerajaan tabur atap ke, pintu belakang ke, tapi waimah apa pun, kerajaan baru telah tertubuh dengan sah di segi perlembagaan. Dan kami sebagai rakyat, mohon kalau boleh, kerajaan yang ada ni diperkukuhkan kerana kebolehan mereka untuk menangani krisis COVID ni telah kita nampak dengan jelas. Dulu mereka kata tak ada duit, tapi alhamdulillah sebagaimana yang disebutkan tadi, kerajaan yang ada ini telah mampu. Ya, kita lihat sekarang ni lah, sehingga Indonesia dan negara-negara lain envy kita. Kerana kerajaan dapat menampung, dapat memberikan satu keadaan, kalaupun bukanlah selesa sangat, tapi rakyat mampu meneruskan kehidupan. Pasar raya mampu masih dibuka. Kedai-kedai kereta mampu masih dibuka. Harga minyak masih mampu bertahan. Rakyat masih mampu menjalani kehidupan walaupun tak seselesa dahulu. Tapi alhamdulillah, kerajaan yang ada ni telah mampu menampan impak COVID-19 ni. 20 bilion, ya, rangsangan demi rangsangan telah pun diunjurkan oleh kerajaan. Kalau kita tak ada duit, mana boleh? Mereka kata dulu kita berhutang bertrilion, tapi sekarang Menteri Keuangan kata kita mempunyai simpanan melebihi 2 trilion. Jadi kami sebagai umat Islam khususnya ingin kebenaran. Kalau benar-benar benda ni adalah yang benar, maka rakyat akan gembira. Jadi untuk ini, kita menyokong saranan Tengku Razali. Kita sokong saranan NGO-NGO yang lain supaya Suruhanjaya ni RCI ni diwujudkan. Jangan takut. Kerajaan yang ada ni jangan takut. Kita nakkan kebenaran. Go ahead with your firm governance of the country. Yang mustahak jangan ada penyelewengan. Yang mustahak mesti ada ketulusan. Kita rakyat demand for this clarity. Ini yang kita mahu. Jadi tuan-tuan, saya rasa itu saja. Kita harap RCI ini dapat diwujudkan, dapat ditubuhkan supaya yang keruh dapat dijernihkan. Kalau boleh yang salah dihadapkan ke mahkamah. Kalau boleh yang telah menyebabkan kita dulu kehilangan berbilion-bilion dapat dihadapkan ke mahkamah. Supaya yang keruh dapat dijernihkan. Supaya Malaysia mampu melangkah ke hadapan dengan lebih confident lagi. Yakin that we are going on the right direction. On the correct direction. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara. Tapi itulah dia keluhan daripada sahabat-sahabat saya. Dan kami mahu kerajaan bertindak segera. Ya, bertindak segera. Sebab apa? Banyak juga laporan-laporan polis report berkenaan minta RCI ini diwujudkan. Termasuk sahabat saya, Tan Sri Dr. Latif Yusof, Persatuan Melayu Pulau Pinang. Sebuah persatuan Melayu yang lebih daripada 70-80 tahun hidup hingga hari ini. Mereka juga keluh kesah nak tahu kebenaran kepada status keuangan negara. Ya, saya minta kerjasama kepada pres dan terima kasih kerana pagi ini pagi cuti akhirnya saudara-saudara dapat datang juga untuk memberi publicity yang terbaik kepada negara. InsyaAllah supaya Tuhan saja akan membalas budi baik saudara-saudara sekalian. Dengan itu saya ucapkan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mari kita bergambar. Ni tangkap laporan. Jarak sikit jarak sikit. Jarak. Bang, motor abang Ali jap boleh bang? Allah, motor abang. Jap. Apa kita ke belakang kan? Boleh. Sikit je. Lagi sikit. Alright. Kita minta kanan sikit. Balai.
Okey, baiklah, untuk para penonton Malaysia Gazette bersama saya wartawan Hidayat Abdul Syukur, itu dia tadi satu sidang media berkenaan dengan laporan polis yang telah dibuat berkaitan desakan untuk diambil tindakan undang-undang kepada yang YB Lim Guan Eng dan juga mantan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir dan juga didesak untuk melakukan suruhanjaya siasatan diraja berkaitan status sebenar keadaan kewangan negara sepanjang Pakatan Harapan memerintah selama 22 bulan. Dan jangan lupa kepada para penonton Malaysia Gazette, teruskan bersama kami dan turn on live notification Facebook di Malaysia Gazette. Jangan lupa subscribe di YouTube dan juga jangan lupa untuk follow kami. Terima kasih. Jangan lupa untuk follow kami di Twitter. Apapun sekadar itu saja. InsyaAllah selepas ini saya akan bawakan kepada anda tinjauan di sekitar ibu kota bagi kita melihat keadaan semasa musim PKPP ini. Sekian dulu daripada saya, Hidayat Syukur, untuk MGTV lah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.